Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan, kesihatan dan petunjuk untuk mempelajari agama, dan yang paling penting kita harapkan Allah berikan istiqamah dalam memahami agama yang benar ini, kerana pertarungan fitnah terlalu besar untuk berhadapan dengannya hanya dengan ilmu yang tepat, manhaj yang mustaqim, dan hanya Allah yang akan menentukan kedudukan kita. Minta kepada Allah agar kita istiqamah dalam manhaj yang betul ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita masih lagi berkisar cerita kisah Nabi Musa alaihissalam. Merupakan di antara nabi-nabi yang agung yang mempunyai cerita yang terbanyak di dalam Al-Quran. Seolah-olah Allah mengisyaratkan kepada kita umat akhir zaman ini, kita berhadapan dengan situasi yang hampir-hampir serupa. Tetapi bagaimana kita nak berhadapan dengan masalah pemerintahan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, masalah pemerintahan juga untuk menunjukkan kita ni mengikut manhaj Al-Quran dan Sunnah ataupun mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak. Kerana dengan masalah itu boleh berpecahnya ummah kepada manhaj yang tidak mustaqim. Boleh keluarnya manusia jadi khawarij. Boleh keluarnya manusia dari mengikut manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, kadang-kadang kita melihat ya bab fiqh daulah, ya, mempelajari berkaitan dengan pemerintahan. Kita sebagai rakyat kena juga belajar macam mana kita belajar fiqh, ya, batal wudu, batal solat, batal puasa. Begitu juga kita kena mempelajari. Kerana apa? Kerana berkaitan dengan daulah ini ataupun negara ini, dia kalau silap dia boleh jadi macam khawarij. Itu je kaedah dia, berbahaya. Ya, silap sikit je, silap bercakap pun dah, tak mendoakan pemimpin pun dah menjadi masalah. Ya, dia keluarkan kita daripada manhaj mustaqim. Oleh kerana itu, ya, kena mempelajari dan kena faham elok-elok. Kerana zaman Rasulullah SAW dan Khulafa Ar-Rashidin kita dah saksikan. Tetapi zaman selepas khilafah Khulafa Ar-Rashidin tu kita lihat berbagai-bagai fitnah, pemimpin yang berbagai-bagai. Kita lihat pemimpin yang hampir zalim lah dikatakan, pemimpin yang dengan gundik-gundiknya, pemimpin yang minum araknya muncul pada zaman-zaman selepas itu. Tetapi kita lihat ya bagaimana para ulama di waktu itu yang rasikhuna fil ilm, ulama yang jujur, ulama-ulama yang amanah. Terutamanya dalam banyak peristiwa tu Hajjaj lah yang menjadi ceritanya. Kenapa Hajjaj dianggap sebagai zalim kan? Namun kebaikan dia tetap ada. Cuma nak berhadapan dengan Hajjaj itu, kita zaman itu masih lagi ada Ibnu Umar. Kenapa Ibnu Umar tak keluar? Ya, demonstrasi ke memberontak? Tak. Bukan Ibnu Umar pengecut. Kenapa Hasan Al-Basri pun tak keluar? Itu semua kena ambil kira kerana mereka ulama yang memahami ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka bersabar. Tetapi kita tak sabar. Itu puncanya. Ya, kita tak sabar satu, kita tak ada ilmu satu, dan kita terikut dengan cara barat. Ya, terlampau sangat nak hurriyah yang dikatakan kebebasan, akhirnya kita terjebak dalam kekufuran. Ya, kufur ni'mah, kufur segala-galanya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita sambung balik pelajaran kita berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Lelaki yang agung ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dia menceritakan pertemuan Nabi Musa ini dengan Fir'aun. Dan pertemuan Nabi Musa dengan kaum dia yang berbagai-bagai perangai, kerenah dia. Ya, tak larat. Ya, kalau perangai macam itu memang kita pun tak larat. Ya, tetapi Nabi Musa berhadapan dengan kaum yang na'udzubillah min dzalik, kalaulah tidaklah Allah bagi rahmat kepada mereka, habis mereka tu ya. Seperti mana yang Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Nabi Musa, Rasulullah kan kena ya dengan perbuatan-perbuatan di kalangan orang-orang yang tak bertanggungjawab, lalu dia katakan bahawa Musa
lebih teruk daripada itu dia terkena. Ya, dia kena oleh Bani Israel sendiri. Sampai kemuncak Bani Israel mengatakan apa? Arinallaha jahrah. Kami nak tengok Allah berdepan. Syuh, jahat. Kalimah kufur, kalimah yang jahat yang dikeluarkan kepada para nabi. Ya, na'udzubillah min zalik. Baik. Jadi di sini kita sambung balik ayat ni yang berkaitan dengan kisah Nabi Musa dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, surah yang menceritakan perjalanan Nabi Musa, surah yang ke-28, juzuk 20, yang kita dah bicara start dia baby, ya, sampai dia dewasa, dewasa belum masuk, tetapi baby tu kita dah selesaikan. Dan mana-mana cerita Israeliat yang mana tak confirm kita ketepikan. Ya, seperti dikatakan Nabi Musa memakan bara api itu ada perbahasan dia. Ya, namun kita mengatakan memang lidah Nabi Musa ada masalah sedikit dari sudut sebutan dia, yang mana Firaun mengejek dia. Okey, nanti kita akan sampai dalam peristiwa tu. Cuma dalam peristiwa yang kita ceritakan tentang Nabi Musa ini, apabila Allah telah selamatkan, bayangkan dia dalam keadaan suasana yang mana dia seharusnya dibunuh di waktu kecil. Tetapi ya, keluarga yang soleh ini kelebihan orang yang soleh. Memang kelebihan terlalu banyak orang yang soleh, Allah akan pelihara. Allah akan pelihara, dan itu jaminan Allah kepada orang-orang yang soleh. Cukup dalam surah Kahfi dah kita terangkan bagaimana seorang ibu dan ayah dipeliharakan dari kekufuran anaknya. Dan begitu juga harta ayah yang telah mati itu Allah peliharakan untuk anak-anaknya kerana bapaknya yang soleh. Kerana yang tadi awal tu mak dan ayah dia yang soleh memainkan peranan. Bahkan dalam cerita Al-Baqarah, dalam kisah Baqarah itu pun dikatakan bapa dia adalah orang yang soleh. Dia mati, dia meninggalkan seekor lembu yang mana orang yang soleh ni Allah pelihara, ya, anak dia untuk mewarisi harta yang banyak. Kerana waktu itu lembu dia tak mahal harganya. Ya, mahal lah. Tapi tidaklah seperti mana yang disebabkan penyembelihan dalam kisah surah Baqarah tu. Yang mana penyembelihan dia, harga seekor lembu waktu itu dikatakan, ya, tafsir yang berbagai-bagai, ya, dikatakan dibukakan kulit dia tu apa? Oh, dah tak reti dah. Apa ke nama? Ya, dia tanggalkan kulit lembu tu, ya. Apa ya? Dia lapah. Lupa. Nak kata bahasa Arab selalu pun tak. Ya. Okey, dilapahkan lembu tu, ya. Lepas tu dibentangkan, ya, kulit tu, dan dinar diletakkan. Punya banyaklah, ya, dinar diletakkan sebanyak seluas kulit lembu tu. Hasil daripada bapa yang soleh yang dikatakan. Baik, ala kulli hal, nak menceritakan kedudukan-kedudukan itu, maka termasuk mak kepada Musa ataupun keluarga Musa adalah orang yang soleh, maka Allah pelihara. Bayangkan dalam keadaan berdebar-debar, menakutkan, perasaan takut melepaskan Musa di dalam sungai Nil, dan akhirnya kita menyaksikan pada malamnya dalam keadaan takut, pada paginya Musa berada dalam istana. Ya, pelajaran lepas kita dah terangkan bagaimana ini di antara menarik dalam kisah Musa, banyak menarik, ya. Di antaranya tu dia. Siapa yang tawakal kepada Allah, ya, siapa yang menjaga hak Allah, maka Allah akan jaga dia. Maka akhirnya Musa berada dalam istana, dan akhirnya Musa dikawal oleh pengawal-pengawal raja. Kalau dia jumpa luar istana, Musa dah lama disembelih. Tetapi kesan daripada, ya, rapatnya hubungan kita, hubungan mak Musa dengan Allah, keluarga Musa dengan Allah, akhirnya dia berada dalam istana, dan akhirnya tak sampai 24 jam, ya, mak Musa yang seharusnya dalam keadaan ketakutan, akhirnya berada di samping Nabi Musa dan menjadi ibu yang menyusukan Musa, dan akhirnya dia berada dalam istana juga. Dan maka disitulah kita menyaksikan bahawa Nabi Musa dibesarkan oleh emaknya. Pendidikan maknya sudah tentu pendidikan orang-orang yang beriman, dia kepada tauhid juga. Ya, cuma adakah dinyatakan atau dirahsiakan? Sudah tentulah perkara ini dirahsiakan secara perlahan-lahan. Cuma Nabi Musa, kehidupan dia tidak suka kepada kezaliman. Ya, kita saksikan dalam perjalanan Nabi Musa, dia tak selesa dengan kehidupan kezaliman. Dia banyak membantu, terutamanya dari kabilah Bani Israel. Ya,
Kerana mereka terinaya di zaman Fir'aun. Okey, baik. Jadi kita sambung balik ayat ini dalam surah Al-Qasas. Ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان innahu adum mudillum mubin. Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah kenabian dan pengetahuan, dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Okey. Dan Nabi Musa dididik oleh maknya, ibunya, sebagai seorang lelaki yang bertakwa, yang ada perasaan, yang ada jiwa, yang mana dia melihat keadaan Bani Israel tu dia simpati. Ya, dia simpati. Bila dia tengok orang yang zalim, dia akan membela. Itu tabiat dia. Dan mungkin juga dia tahu bahawa dia adalah keturunan Bani Israel, kerana yang kita ceritakan keturunan Fir'aun Qibti, dia berbeza dengan keturunan Bani Israel dari sudut kulit. Macam kita lah, bangsa-bangsa yang kabilah-kabilah ni. Ya, berbeza kulit yang dikenali. Okey, jadi apabila dia tengok, dia tak suka orang menginaya sesama manusia. Memang dia tak suka. Oleh kerana tu, perbuatan-perbuatan Nabi Musa sepanjang bersama Fir'aun, ada benda-benda yang Fir'aun sendiri dia tak suka kepada Musa. Ya, dia tak suka. Dan kita tahu bahawa Asyah memainkan peranan untuk mengkulkan suami dia. Ya, memainkan peranan untuk menenangkan keadaan yang membantu Nabi Musa AS. Jadi, apabila sampai satu tahap dia nak buat tindakan, ada je halangan-halangan. Yang mana ada dalam peristiwa Nabi Musa ni, kita akan saksikan dua orang yang akan membantu Nabi Musa. Ya, dahsyat. Ya, dua orang ini dikatakan Alu Fir'aun, keluarga ataupun kelompok Fir'aun juga. Pertama Asyah dan kedua seorang menteri. Ya, seorang menteri. Kita boleh tengok dalam surah Ghafir nanti, kita akan lihat bagaimana dia memainkan peranan yang menangguh-nangguhkan pergerakan Fir'aun. Dia menangguh-nangguhkan pergerakan Fir'aun. Seharusnya Fir'aun boleh cepat, dia tertangguh, jadi terlambat. Dan seharusnya Fir'aun boleh menjerat Musa, dia terlepas. Sebab ya, lelaki ini membantu Musa. Dalam ayat ni kita akan sampai. Okey. Baik. Dalam kisah ini, apabila ayat dibacakan walamma balagha ashuddahu wastawa, ya, ulama tafsir menerangkan bila ayat dikatakan dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya. Dalam tafsir Al-Quran mengatakan itulah bermulanya seorang itu menjadi nabi. Ya, berapa umurnya? 40 tahun. Cuma kita rasakan 40 tahun lama tu kan. Okey, itu mengikut zaman. Kita susah nak membicarakan kerana dikaitkan dalam kisah Nabi Musa ini, ceritanya berlaku 3000 tahun ya, dalam 2000 tahun sebelum Masihi. Ya, sebelum Isa dilahirkan. Jadi jarak tu pun kita tak tahu. Kalau kita saksikan kisah Nabi Adam, ya, tingginya saja dah berapa? 60 hasta. Ya, 60 hasta tinggi. Maksudnya ketinggian itu mengikut ketinggian dan umur itu mengikut zaman masing-masing. Itu je yang boleh kita sebutkan. Ya, mungkin kita sangkakan 40 tahun adalah 40 tahun tu dah tua bagi kita. Ha? Sedangkan kalau sebut 40 tahun di zaman Nabi Adam, tadika lagi ke kategori lah kan, baby lagi. Okey, kerana apa? Umur yang diperuntukkan ya pada Nabi Adam adalah 1000 tahun. Ya,
dan dikurangkan disebabkan 40 tahun itu diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi dia begitu kedudukannya. Okey. Cuma apabila ulama tafsir mengatakan itulah yang umur dikatakan umur matang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi pada usia yang begitu, 40 tahun. Ya, 40 tahun hijrah. Ambil tu 40 tahun hijrah. Jangan ambil 40 tahun Masihi. Dia jadi syok sendiri. Ya, pasal apa? Bila 40 tahun Masihi, maka sama dengan 42 hijrah. Dia tiap-tiap 20 tahun dia naik 1 tahun. Kalau Masihi. 20 tahun Masihi bersamaan 21 tahun hijrah. 40 tahun Masihi, 42 tahun hijrah. 60 tahun Masihi, 63 tahun hijrah. Berarti 63 tahun umur kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baru pencen. Itu dia. Beza, nampak tak? Bila Rasulullah katakan kebanyakan umat aku, ya, mereka mati dalam usia 60 ke 70, bukan tahun Masihi, tetapi tahun hijrah. Oleh kerana itu bila kita dah usia macam ni, ya, dah berapa umur? 50 tahun. Kita sebut 50 tahun Masihi, sedangkan umur kita dah nak menuju ke 60 dah. Okey. Baik. Jadi, apabila Allah mengatakan dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah, yakni kenabian, dijadikan nabi. Dan umur 40 ni disebutkan dalam Al-Quran, ya, menceritakan dia ada keistimewaan dia tersendiri. Ya, menunjukkan kematangan seseorang itu umur 40 tahun. Oleh kerana tu bila cukup 40 tahun umur tu, di antaranya uban dah mula keluar. Dia dah matang kan? Uban dah mula keluar. Sakit, ya, insurans susah nak ambil juga. Ya. Apa lagi? Dia akan keluar. Maka di saat itu kita kena faham perjalanan kita makin genting, makin menakutkan. Ya, masuk 50 tahun, menakutkan. 60 tahun, waktu expired umur kita. Semua akan berada pada waktu itu, bila-bila sajalah dikatakan, disebabkan Rasulullah kata kebanyakannya akan mati. 60 ke 70 itu. Lepas 70, alhamdulillah, jangan seronok. Kenapa? Ditakuti nyanyuk pula. Ada gangguan ke situ. Ya, nyanyuk. Kalau nyanyuk, maaf kata, kalau anak yang bukan anak yang soleh tak mampu nak jaga. Ya, tak mampu nak jaga. Okey, maka bila dah sampai saat itu hanya Allah yang mengetahui, dan sebaik-baik manusia itu adalah orang yang dipanjangkan umur dan banyak amalannya. Ya, amalan yang disebutkan ini mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Jadi umur Nabi Musa, ya, apabila sampai dah cukup usia yang dikatakan oleh ulama tu, diwahyukan. Ya, ini di antara diwahyukan, bagaimanakah wallahu alam, tetapi para nabi bila diwahyukan, maka ia telah diiktiraf sebagai seorang nabi. Ya, seorang nabi lalu diberikan syariat yang baru, maka dia menjadi seorang rasul. Itu beza. Ya, nabi dan rasul ada perbezaan sedikit. Kalau kita belajar dekat sekolah menengah dulu, nabi apa dia? Yang diwahyukan, ya, tidak diwajibkan berdakwah. Salah tu. Ya, mereka wajib juga. Cuma nabi tidak ada syariat baru, tetapi rasul diberikan satu syariat baru. Oleh kerana tu, bila dikatakan al-ulama warisatul anbiya, ulama pewaris nabi, disebabkan mereka mengikut, ya, mereka menyampaikan risalah rasul. Ya, itu pasal ulama pewaris nabi. Hak nabi, dia tak ada wahyu-wahyu baru, dia hanya meneruskan risalah para rasul. Ya, baik. Jadi Nabi Musa pun keluar. Ya, dengan keilmuan dia, dengan cara dia, dan dia tidak suka kepada kemungkaran. Itu je yang kita faham, para nabi dia tak suka. Seperti mana Rasulullah SAW pada permulaan, sebelum dia jadi nabi, kita tahu ya akhlak dia mulia dan dia tak suka benda-benda yang nampak maksiat, nampak dari sudut manusia pun tak seharusnya berlaku, dia tak suka. Ya, oleh kerana itu dia pergi beruzlah ke Gua Hira, disebabkan dia tak suka terlihat masyarakat Quraisy yang menyembah berhala, yang dengan perkara-perkara yang tak senonohnya dilakukan. Itu akhlak yang baik, tuan-tuan dan perempuan. Begitu, kalau kita ada perasaan yang begitu cantik, kita adalah pengikut setia bagi risalah Rasulullah. Kerana Allah bagikan naluri, ya, kepada setengah orang tak suka. Ya, tak suka walaupun dia bergaul dengan, ya, kalau kita sekolah menengah bergaul dengan orang yang lok-lok pun, tapi hati dia tak boleh nak terima tu. Itu menunjukkan ada cahaya dalam jiwa dia. Baik. Kemudian, apabila satu hari Nabi Musa keluar, dalam ayat ini mengatakan,
Dan Musa masuk ke kota Mesir ketika penduduknya sedang lalai. Maka didapati di dalam kota itu 2 orang lelaki yang bergaduh. Yang seorang dari golongannya, yakni Bani Israel. Dan seorang lagi dari musuhnya, kaum Fir'aun. Okey. Dalam ayat ni nak menceritakan bahawa satu hari Nabi Musa keluar. Ya, dia anak raja kan, anak angkat raja. Ya, orang tahu dia ni anak angkat raja. Jadi keluar. Dalam keadaan dia keluar tu tak ada pengawal. Maka dia nak menyaksikan orang-orang di Mesir ni. Tiba-tiba dia lihat 2 orang bergaduh. Seorang daripada bangsa dia, yakni Bani Israel, dan seorang lagi bangsa Qibti. Okey. Qibti siapa dia? Ada tak? Maria Qibtiyah, ya. Yang Rasulullah ambil kira tentang bangsa Qibti ini. Maria Qibtiyah. Kenapa kelebihan dia? Ya. Menjadi perbahasan, adakah dia ini isteri ataupun hamba? Ya. Kelebihan dia apa? Apa dia? Kena penampuk. Entah, itu bukan Maria, itu Sofia. Kamu. Okey, dia kelebihan dia, ya, selain daripada Khadijah, Maria melahirkan seorang anak namanya Ibrahim. Itu kelebihannya, ya. Tapi Ibrahim mati di waktu kecil, ya. Subhanallah. Nampak tak? Ya, kita merasa kagum kan? Seorang lelaki yang memiliki anak, tetapi anak lelaki dia semua mati di waktu kecil. Dan anak perempuannya semua mati di waktu besar kecuali Fatimah, ya. Sabar. Rasulullah sabar. Ya, dahsyat. Ya, Allah uji dia. Okey, baik. Jadi Nabi Musa pun keluar dan dia menyaksikan 2 orang bergaduh. Okay? Dan 2 orang bergaduh dan menunjukkan Nabi Musa, ya, dah tahu dah perangai orang yang kuat mesti dia akan menginayakan orang yang lemah. Itu tabiat. Orang kuat, kalau orang jahat ni, dia akan menginayakan orang yang lemah. Tapi kadang-kadang yang menjadi masalah ini, orang-orang yang lemah selalu buat provokasi. Ya? Dia berprovok bagi nak bergaduh kan. Sudahnya bergaduh. Itu pun perangai tak senonoh tu. Kita ada sekolah, kita tahulah pelajar-pelajar kadang-kadang dicari hal macam tu. Oh, bengang. Ya. Jadi dia cuba menghangatkan pun dah satu bab. Namun begini, ya, kita tak tahu kedudukannya, tetapi Nabi Musa menilaikan lelaki daripada bangsa Qibti itu bersalah. Okey, kita lihat apa Allah ceritakan. Dan Musa masuk ke kota Mesir ketika penduduknya sedang lalai. Maka didapati di dalam kota itu 2 orang lelaki yang bergaduh. Yang seorang dari golongan Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya. Ni kalimah adu yang Allah sebut tu musuh. Berarti Nabi Musa memang tak suka orang daripada bangsa Qibti ataupun kelompok Fir'aun kerana perangai mereka tu. Ya, okey, kita lihat apa lalu Musa buat apa. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa menumbuknya, memukulnya dan matilah musuh itu. Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata permusuhannya. Okey. Maka dalam ayat ni, apabila Nabi Musa, lelaki yang bergaduh ni, daripada Bani Israel nampak Nabi Musa. Kan? Waktu tu dia tidak dipanggil dengan Nabi, maka dipanggil, Musa tolong aku. Kan? Jadi Nabi Musa ni, dia memang perasaan dia tak suka dizalimi, ya, orang yang menzalim ni, ya, maka akhirnya dia pergi tumbuk dengan 1 kali tumbukan. Dikatakan dalam ayat, 1 kali tumbukan. Mati. Ini bukan sebarang, ya, bukan Mike Tyson punya tumbukan ni, ya. Tumbuk ni mati. Oleh kerana tu dalam perbahasan ni, ya, kena berhati-hati dalam bab nak pukul ke nak apa, kena berhati-hati. Pukul mati. Tak pukul sikit-sikit je, pukul mati, berbahaya. Oleh kerana tu tindakan kita kena jaga, kerana dia ada hukum dia tersendiri. Kalau tumbuk tak sengaja mati. Macam kes Nabi Musa, asalnya dia tak sangka tumbuk dia tu boleh mematikan orang. Rupanya Nabi Musa mempunyai kekuatan yang lain daripada orang yang lain. Kita akan saksikan. Ya, dalam surah ni juga dia menonjolkan kehebatan dia, kekuatan dia. Sampai diceritakan,
Ya, lelaki yang kuat dan amanah. Kita akan lihat ayat tersebut. Cuma Nabi Musa menumbuk mati orang tu. Dan waktu itu tak ada orang lain, melainkan lelaki daripada Bani Israel dan lelaki daripada Firaun ni. Ya, mati lelaki ni, tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa yang tahu. Rahsia. Rahsia. Apa dia syarat rahsia? Cukup seorang tahu. Kalau dua orang tahu, dia mungkin tak jadi rahsia. Kita rahsia kita je. Cukup. Kalau dah sebut kita rahsia kita, lepas tu WhatsApp tengoklah. Tu dia rahsia dia berkembang. Ya, dalam Facebook pun keluar. Semua keluar. Ya, itu nama rahsia. Ya, na'udzubillah. Kerana rahsia itu pasal, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok fatwa-fatwa ulama. Misalan kan, kita ni cakap dalam handphone. Kan? Cakap dalam handphone. Lepas tu kita besarkan suara supaya orang lain dengar. Tak amanah namanya. Sedangkan orang tu percaya kita je berbicara. Ya, kita merahsiakan antara kita. Ya, kenapa nak kena buka bagi orang lain dengar? Ya, ulama memperbahaskan dalam bab itu. Jujur ke tidak kita. Kalau dia berbicara dengan kita, berarti dia percaya kepada kita, dia amanahkan kepada kita untuk dia bicara. Tapi bila kita buka, berarti kita buka rahsia antara kita dengan dia. Ulama membahaskan dalam bab tu. Betul tu. Saya tertarik dalam bab tu. Itu nama kejujuran kita. Ya, saya menyaksikan dah terkena beberapa orang kan. Orang tu cakap, tiba-tiba dia buka bagi orang lain dengar. Aib lah kawan tu di sana. Ya, aib kawan tu. Subhanallah kan. Sedangkan dia bercerita kerana itu rahsia dia. Ya, yang diamanahkan. Okey? Tiba-tiba dia bukakan. Jadi aib. Maka berbahaya dalam bab tu. Okey. Itu dia, ada adab. Jadi berlakulah, ya, berlakulah lelaki itu mati tanpa siapa pun mengetahui melainkan mereka berdua, Musa dan Bani Israel ni. Baik, maka berpecah. Ya, masing-masing menyelorok, ya. Lalu Nabi Musa mengatakan kalimah yang cukup cantik, qala hadza min amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin. Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan. Lagi nyata pemusuhannya. Terus kita beriman bahawa syaitan musuh kita. Habis kita. Dan yang kedua, ya, Musa mengatakan apa dia? Ini adalah perbuatan syaitan kerana dia bukan tujuan nak bunuh. Ya, tujuan dia nak menghalang je daripada pergaduhan tu, tetapi jadi kematian. Dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita jangan mengacu-acukan senjata. Ya, dilarang kita mengacu-acukan, mengacu-acu, betul. Ya, dilarang kita tunjuk senjata kepada orang. Pisau ke? Ya, tak boleh. Senapang ke? Walaupun kita kata tak ada peluru, kita tak tahu. Ya, mungkin kita sangka tak ada peluru, orang dah letak, kita tak perasan. Ataupun senjata tu kita buat-buat macam tu. Ya, ini di dalam hadis yang disebutkan dilaknati orang yang mengacu-acukan ataupun mengacukan senjata kepada sesama Muslim. Ya, dilarang sama sekali kerana kita tak jangka. Ya, tiba-tiba tengah acu-acu tu tertikam. Salah. Ya, tengah main-main tak, bukan kadang-kadang perbuatan syaitan kan. Mungkin kita tak nampak, dia tolak. Itu satu bab. Mungkin kita tak kata gitu. Tapi kita menyaksikan. Tengok ada orang kena rasuk. Kan? Rasuk tu datang macam mana? Ya. Dia datang tiba-tiba terasuk. Waktu itu takut dia tercucuk. Tang situ yang kita takut. Jadi ulama dalam hadis jelas mengatakan dilaknati orang yang mengacu-acukan senjata. Okey. Dan di sini juga dikaitkan dengan perkara-perkara yang berbahaya, tidak dibenarkan untuk kita mengacu-acukan kepada orang. Mercun ke? Setengah orang kan mercun. Hatta main mercun pun kita kata berhati-hati. Tembak tum kan. Pum, kata dia masuk ke rumah orang, terbakar. Pun berbahaya benda-benda yang begitu. Okey. Jadi, dan bagi orang Islam pun, kan, benda-benda tu bukan acara raya kita. Kan, itu penting tu. Itu yang paling penting. Okey, baik. Kemudian, dan Nabi Musa mengisytiharkan syaitan adalah musuh yang nyata, maka ambillah dia sebagai musuh.
Jangan kita ambil sebagai kawan pula tu. Oleh kerana tu pertembungan kita dengan syaitan sepanjang hayat kita sehingga hari kiamat penentangan yang jelas. Kerana syaitan telah mengisytiharkan, iblis telah mengisytiharkan kepada Allah, dia akan sesatkan anak Adam sampai ke muncak sesatnya waktu kita nak mati tu. Dah nak dekat sakarat tu, sakaratul maut pun dia datang. Kerana itulah peluang yang terakhir seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Maka kita kena jauhkan dan kena ambil dia sebagai musuh, ya, jangan kita akurkan dia. Kemudian Allah mengatakan, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menginayai diriku sendiri. Kerana itu ampunilah aku, maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Okey, Nabi Musa, dia buat tu tak sengaja. Dan dia dikatakan salah, ya, khata'. Tak sengaja tu silap lah. Di situ mengisyaratkan Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in tawwabun. Semua anak Adam akan melakukan kesilapan. Nabi Musa anak Adam ke? Anak-anak Adam. Ya, Nabi Rasulullah anak Adam. Semua, hatta Nabi Adam pun telah melakukan kesilapan. Lepas tu apa dia? Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat. Okey? Jadi kita pun akan melakukan kesilapan, dah laku pun kesilapan, maka bertaubat. Ya, bertaubat, ikhlaskan taubat kita. Dan para nabi ditambahkan satu kelebihan dia, maksum. Okey, maksum itu yang memelihara mereka dari segala kesalahan. Kenapa? Mereka itu bila salah je Allah wahyukan, betulkan, dan mereka kembali kepada Allah segera. Kita ni kalau salah, Allah tak wahyukan. Bukan wahyu je. Orang tegur pun kita, kamu diamlah, Allah baru mengaji batu salam sikit-sikit nak jadi ustaz. Jadi macam tu pula kan. Jadi itu yang kita jadi tak maksum tu. Ala kulli hal. Nak menceritakan bagaimana Nabi Musa tersilap dalam bab itu. Ya, para nabi, tetapi dia maksum. Membuktikan lagi apabila di hari akhirat nanti, apabila ditanya, ya, siapa yang boleh membebaskan aku, membebaskan kita umat manusia di Mekah, di mahsyar nanti, lalu dikatakan pergi jumpa Nabi Adam. Lalu Nabi Adam kata, aku ada kesalahan dengan Allah, aku malu. Pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh pun kata, aku ada kesalahan. Pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun ada mengaku dia ada kesalahan, dan berjumpa dengan Nabi Musa, dikatakan inilah kesalahan dia. Dia malu, ya, tetapi dia maksum. Okey? Kerana ada perbincangan ini, setengah orang terus menafikan para nabi tak silap. Ya, sedangkan Rasulullah kata silap. Ya, kullu bani Adam khata'. Ini masalah kita selalu khilaf Rasulullah. Inilah, ya. Kita tak setuju dengan Rasulullah, kita duk tengok ulama semata-mata ulama, kena pula benda khilaf, kita suka sangat benda khilaf tu. Tak ada langsung nak ittiba' Rasul. Itu masalah kita. Okey, baik. Jadi, apa berlaku? Nabi Musa mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menginayai diriku sendiri. Kerana itu ampunilah aku, maka Allah mengampuninya. Ayat ini mengisyaratkan Allah ampunkan dia kerana tersilap. Okey? Kerana tersilap. Tuan-tuan dan perempuan, kita banyak kesilapan dengan Allah. Minta je ampun. Allah akan ampun. Ya, Nabi Adam tersilap, lalu dia diajarkan, Allah berikan dia ilham wahyu untuk mengucapkan kalimah yang mana Allah terima taubat dia. Ini kan pula kita yang lemah dalam keadaan akhir zaman. Allah bersedia untuk mengampunkan kita. Cuma kita nak datang ke tidak, itu je. Okey, baik. Kemudian, maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Noktah yang penting, inilah sifat rububiyah ketuhanan kita yang bersedia mengampunkan kita bila-bila masa, dan banyak mana pun dosa yang kita datang, dia pasti ampunkan kita. Ini tabiat Allah, ya, sifat Allah yang maha agung, ya, maha suci Allah, ya, dengan sifat rububiyah dia. Kemudian Allah menceritakan, Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Musa berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku,
Aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang jahat ataupun orang yang berdosa. Ini di antara perkara yang penting yang kita kena faham. Ya, bila Allah dah berikan kita nikmat, kehebatan, sama ada kehebatan, tenaga, ilmu, harta, jangan digunakan untuk membantu orang yang zalim. Ini tak kita bantu, na'udzubillah ya. Setengah orang dia bantu. Misalnya tak kira lah apa juga bentuk zalim itu, ya, buat program yang bercanggah syarak, panggil penyanyi, panggil itu, panggil ini, itu pun zalim. Ya, perbuatan yang menzalimkan manusia. Perbuatan yang zalim lagi kita menggalakkan, ya, orang-orang yang membuat fasid itu, ya, menjalankan program dia. Itu pun zalim. Maka jangan gunakan kehebatan, kebolehan kita. Terutamanya, ya, dalam masalah seperti arak. Yo, jangan main. Dalam bab laknat ini, ya, laknat yang dikatakan oleh Allah, laknat arak di antara laknat yang start A sampai Z. Hampir-hampir semua terkena. Hatta orang yang pakai baju Carlsberg tu pun terkena. Mengiklankan. Ya, dahsyat. Bab arak tu begitu sekali dikaitkan. Semua Rasulullah kata dilaknati. Start daripada pembuatnya sampai pengangkutnya sampai peminum dan semua sekali penanam anggur tu dan juga rumah yang disewa semua sekali dilaknati. Dahsyat, ya. Okey, jadi oleh kerana itu jangan kita terjebak dalam perkara-perkara yang na'udzubillah min zalik. Okey. Jadi Allah katakan dalam ayat ni bahawa Nabi Musa minta perlindungan Allah. Kita pun kena minta perlindungan Allah supaya kita tidak terjebak dalam keadaan kita tak sedar membantu orang yang zalim. Oleh kerana itu saya mengatakan dalam pilihan raya dulu ada dah kita istikharah. Kita dah nilai dah ijtihad kita istikharah waktu nak pangkah tu. Itu di antara masalah kita. Kita tak istikharah pada Allah. Ya, kita pun pangkah aja. Tapi tak kisahlah. Bagi saya, yang paling penting kita dah ijtihad dan istikharah dan dah minta pandangan para asatizah ulama, maka di situ kita buat keputusan, okey, tak apa. Ya, kenapa? Kita memerlukan petunjuk daripada Allah. Kita tak tahu apa hakikatnya. Okey. Tetapi bila dah memerintah sesiapa saja yang dah memerintah, yang diiktiraf oleh agung, as-sam'u wa ta'ah, kena dengar dan patuh, ya, dalam ma'ruf. Itu kaedah dia. Baik. Kemudian apa Allah cerita lagi? Fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab fa idzal ladzi istansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Kerana kejadian itu Jadilah Musa di kota itu merasa takut menunggu-nunggu dengan khawatir akibat perbuatannya. Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepada Musa. Musa berkata kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat dan nyata kesesatannya. Okey, baik. Ini agak menarik, ya. Apabila berlaku pembunuhan, kita tahu bila berlaku pembunuhan tak tahu siapa orangnya, dia akan jadi isu yang menakutkan. Masyarakat akan rasa takut, siapa yang lakukan? Tak tahu. Ya, menjadi tanda tanya, sunyi sepi. Bandar pada ketika itu tak tahu, orang jadi takut. Dan Nabi Musa pun takut sebabkan dia yang buat, tapi takkan nak menyatakan. Cuma bila dia keluar ke kota tu balik, dia nampak, dia terjumpa lelaki yang semalam dia tolong tu pun bergaduh lagi. Nampak tak? Itu yang saya kata kadang-kadang orang yang lemah ni dia provok, dia kira nak bergaduh je kerjanya. Dia nyakit hati orang. Ini di antara masalah-masalah yang berlaku. Ya. Masalah-masalah yang berlaku, dahlah dia lemah tapi dia memang cari pasal. Disebabkan kejadian inilah, ya, Nabi Musa tengoklah orang ni juga. Yang jadi masalahnya apa dia? Ya. Yang jadi masalah kita lihat dalam ayat ni, ya, mereka itu dia memanggil Nabi Musa, tolong aku Musa, tolong aku Musa. Dia menyebutkan sesuatu peristiwa semalam. Itu yang kita kata rahsia. Rahsia terbongkar. Bila dia sebut peristiwa semalam, ya, seolah-olah menceritakan bahawa Nabi Musa yang membunuh orang tu. Daripada lelaki inilah.
Jadi Nabi Musa pun kata, lelaki ni betul lah kan. Ya, orang dia seharusnya menjadi rahsia tetapi dah terbongkar. Sekarang siapa yang tahu? Musuh tadi. Yang bergaduh dengan orang tu, musuh tadi dah dengar. Oh, berarti Musa yang telah membunuh orang semalam. Asalnya tak ada siapa yang tahu melainkan Musa dengan lelaki ni je. Tiba-tiba bila lelaki ni cari pasal, dia berlawan dengan orang ni, akhirnya lelaki ni minta tolong Musa dan dia buka cerita. Merbahaya. Merbahaya. Kita akan tengok ayat ni membuktikan lelaki ni cepat tangkap maklumat tu. Okey, kita lihat ya. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, ya, dia nak lepuk lelaki yang menjadi musuh tu. Musuhnya berkata, wahai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Nampak tak? Lelaki ni dah ada maklumat. Disebabkan ya, orang yang Bani Israel tu terlepas cakap. Tuan-tuan dan puan-puan, sakit kalau kena macam ni, memang sakit. Kita duduk simpan-simpan, dia buka cerita. Allah, ini pula kes bunuh pula kan. Asalnya tak ada siapa yang tahu melainkan dua orang ni je. Dan Allah sudah tentulah tahu. Ya. Maka bila lelaki ni tersebut, akhirnya didengar oleh tentera Fir'aun ni, lalu dia mengatakan, wahai Musa, apakah kamu maksud nak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Okey. Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang yang mengadakan pendamaian. Okey. Nampak? Maklumat dah ada yang ketiga. Agak-agak ketiga tu hak mana maklumat tu? Tuan-tuan dan perempuan, ya, maklumat itu akan berkembang. Orang yang ketiga adalah orang kerajaan Fir'aun. Dia dah ada maklumat, apa dia buat? Maka dalam kejadian itu Musa tak pukul. Ya. Bila tak pukul, lelaki ni lari. Dan lari, dia terus pergi istana. Okey? Ini makan masa lah. Jadi cerita tu dia ringkaskan dalam bentuk yang itu. Maka lelaki ni isytiharkan pergi ke istana, ya, bagi tahu Fir'aun apa yang terjadi. Maka di situ Fir'aun panggil ahli jawatan kuasanya ataupun ya, menteri-menterinya untuk membuatkan keputusan. Apa keputusan dia? Bunuh Musa. Nampak tak Fir'aun macam mana ya? Fir'aun walaupun dia mengaku Musa tu anak angkat, hati dia keras. Ya, keras kenapa? Dia tidak seperti Asia yang dah menganggap seperti anak sendiri. Dia anggap Musa ni akan jatuh kerajaannya. Tu Fir'aun start daripada baby sampai ketua, dia punya iktikad begitu. Dia tak suka pada Musa. Memang dia tak suka. Okey? Dan di sini membuktikan bahawa dia telah bermesyuarat dengan menteri-menteri. Kita boleh agak berapa panjang ya masa tu ya, pasal nak panggil menteri, bukan zaman sekarang WhatsApp je datang semua. Tak, ya, makan masa sikit dan kita lihat. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Dan datanglah seorang lelaki dari hujung kota bergegas seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu. Okey. Nampak siapa dia? Siapa yang tahu perbincangan pembesar?
Menteri-menteri siapa? Mesti di kalangan mereka juga. Dan inilah lelaki yang beriman. Di dalam yang disebutkan Alu Fir'aun, yang beriman, ya. Dan inilah lelaki yang melambat-lambatkan proses yang membawa kepada pembunuhan Musa, percubaan membunuh Musa. Dia yang melambatkan, ya, dalam proses tersebut. Okey, dalam ayat ni dia membantu Nabi Musa menyampaikan khabar rahsia kerajaan yang mana Musa cepat keluar. Subhanallah. Nabi Musa terpaksa keluar. Alhamdulillah lelaki ni. Ini yang disebutkan. Ya, kalau kita tengok dalam ayat surah Ghafir, ya, menceritakan okey, cuba tengok surah Ghafir. Surah Ghafir, surah yang ke-40. Juzuk ke-24. Kita tengok ayat yang ke-26. Kita mulakan situ. Wa qala fir'aun zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasad. Dan berkata Fir'aun kepada pembesar-pembesarnya, biarkanlah aku membunuh Musa dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya, kerana sesungguhnya aku khawatir dia akan menukarkan agamamu atau menimbulkan kerosakan di muka bumi. Ya, Masya Allah, Fir'aun bagi ijtihad begitu. Dia kata Musa akan merosakkan muka bumi dan menyesatkan kau orang. Ya, Fir'aun. Oleh kerana itu kita kena faham, ya, orang-orang yang jahat ni akan menggunakan bahasa-bahasa yang begitu untuk menyesatkan orang mukmin, ahli sunnah terutamanya. Berbahaya. Okey, kemudian waqala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu, yakni Allah, dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita menyaksikan kalimah Nabi Musa kata apa? Rabbi wa rabbikum. Oleh kerana itu saya suka memetikkan ayat ini, kalimah Rabb. Kita kena faham elok-elok. Ya, kena faham elok-elok. Bila sebut Rabb tu menunjukkan keagungan, kehebatan cukup dahsyat hanya dimiliki oleh Allah saja. Kalimah itu yang menyebabkan bila saya disebut Rabb, saya faham begitu. Kita ada rasa kegerunan, rasa gerun, rasa takut, rasa agung, ya, terhadap Allah. Itu pasal Nabi Musa katakan, kerana Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Rabb, kalimah Rabb. Maka Nabi Musa betulkan. Rabbi wa rabbikum. Ya, Tuhanku dan Tuhan kamu. Yakni Allah. Subhanallah, ya, dahsyat. Bagi saya pertarungan, perbahasan ni dahsyat. Kemudian kita lihat, ya. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombong diri yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Ya, mutakabbir yang hanya dimiliki oleh Allah, tetapi Fir'aun ambil sifat tu. Sama juga dengan iblis. Ya. Kemudian Allah mengatakan, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibuh wa in yaku sadiqan yusibakum ba'du alladhi ya'idukum inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Dan seorang lelaki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun. Okey, nampak tak, ya? Lelaki inilah yang banyak
mengacau, maksudnya menghalang Fir'aun membuat perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Nabi Musa. Masya Allah. Seorang muncul. InsyaAllah. Ini tabiat dalam perjuangan agama, kita tahu ada. Allah akan campak perasaan yang baik kepada hamba-hamba Allah walaupun keadaan masyarakat waktu itu zalim. Ada yang baik. Memang ada. Cuma dia terpaksa. Okey. Kemudian dikatakan apa? Dan seorang lelaki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang lelaki kerana dia menyatakan Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, nescaya sebahagian bencana yang diancamkan kepadamu akan menimpa kamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Baik, dalam ayat ni lelaki ni memberikan pandangan dia. Ya, pandangan itu kalau kita pandangan terhadap raja memang kena berhati-hati setiap statement percakapan. Kerana terutamanya Fir'aun dia cepat tangkap, ya. Tapi yang ni dia tak boleh nak tangkap. Ya, pandai lelaki ni ya menyampaikan dan dia menangguhkan supaya jangan kita buat sesuka hati. Kerana statement ini berlaku selepas beberapa mukjizat Nabi Musa keluar yang disebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan apa? Difda', katak, kutu, air yang berdarah, lagi api, ya, dan berbagai-bagai yang disebut yang 8 perkara tu, yang mana ianya ditunjukkan kepada Fir'aun tetapi masih tak nak beriman. Ya, dahsyat. Okey, ni nak ceritakan inilah lelaki yang beriman. Dan kita menyaksikan di zaman Rasulullah SAW ada juga lelaki yang beriman, masyhur. Tapi kita tak tahu. Dia berada di kota Mekah waktu tu. Ya, dia beriman. Orang tak tahu, kafir Quraisy tak tahu dia beriman. Tapi dia ada sampai hari Fathul Mekah. Siapa ya? Syekh Abu Uwais. Oh, siapa? Abbas. Ya, Abbas. Dia beriman. Orang tak tahu dia beriman. Dia beriman. Dia tak berhijrah. Dia ada di dalam kota Mekah. Subhanallah. Ibnu Abbas. Abbas tu. Radhiyallahu anhu. Dahsyat. Orang tak tahu. Ya, orang tak tahu. Dia beriman dan dia berada dalam kota Mekah. Subhanallah. Lelaki ni beriman. Dia berada dengan Fir'aun. Oleh kerana tu, ya, jangan pukul rata je kan. Nak menyalahkan orang tu, jangan pukul rata. Cuma kita nak ceritakan, ada hati-hati yang baik yang mana Allah cenderungkan untuk membela agama kita ni. Okey, kita kembali balik dalam surah Al-Qasas. Apa yang berlaku? Kita ambil balik ayat yang ke-20 dan kita ambil ayat 21. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Dan datanglah seorang lelaki dari hujung kota bergegas seraya berkata, wahai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu. Tu dia. Lelaki itu mengisyaratkan, tolong Musa keluar. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Okey. Dalam ayat ini menunjukkan Nabi Musa pun takut, kan? Berarti perasaan takut tu ada dalam manusia. Takut macam ni tidak syirik. Ya, ini dikatakan takut kepada orang yang zalim. Macam mana kita lihat takut kepada harimau, takut kepada apa lagi? Singa, takut pada ular, ya, takut pada lipas. Itu bukan takut dia geli kan. Itu maaflah, okey. Takut pada hantu, itu berbahaya.
tak ada makhluk yang tidak wujud, dia ada, itu jadi syirik. Dia bentuk macam itu yang jadi syirik. Benda yang tak ada, kita takut. Ya. Takut apa lagi? Kalau takut dalam bentuk yang begini, dibenarkan syarak. Itu memang tabiat. Ya, dia ada dalam jiwa manusia takut-takut yang begini. Tetapi kalau takut yang bercanggah, yang tak logik, maka dia takut juga, ya, takut dengan kepercayaan khurafat, boleh menyebabkan syirik. Na'udzubillah min zalik. Ya, batal aqidah. Batal syahadah kita. Okey, baik. Jadi di sinilah Nabi Musa keluar dalam keadaan takut. Ayat ini menceritakan waktu itu Nabi Musa berada di Mesir. Dan kita tahu dia bukan berada di Kairo. Kairo tu pun, ya, dia berada di tengah-tengah tu. Bukan berada di Alexander, Iskandaria. Tak. Tetapi di selatan lagi, di bawah lagi. Kerana cerita Nabi Musa ni di bahagian bawah, kami tak sampai. Dulu tak sampai. Ya, bila baca tu menyesal juga. Dah ada kat Mesir tak sampai. Yalah, waktu tu kos dia tinggi kan nak pergi. Okey. Jadi bayangkan dari tengah-tengah tu, apa nama tempat tu saya terlupa nak note kan. Dia keluar tu, dia berjalan naik ke utara. Naik ke utara. Berjalan kaki, bukan kapal terbang, bukan naik kapcai, bukan. Ya, berjalan kaki dalam keadaan menyorok-nyorok. Ya, peringkat awal tu menyorok, ya. Tetapi saya tertarik, kita lihat perjalanan Nabi Musa daripada mula ayat ni, tadi tu, kita lihat berdoa. Tuan-tuan dan perempuan, jangan putuskan doa dengan Allah dalam keadaan sehat, tak sehat, ya, takut, tak takut. Semua jangan putus. Allah akan mengambil kira dalam bab itu betapa kita sentiasa mengingati dia. Lihat apa dia berdoa, ya. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang yang zalim. Ya, dia minta berdoa, ya. Dia lari daripada bumi Mesir di bahagian tu. Ya, saya boleh nampak pasal kita tahu keadaan dia nak menuju ke mana? Tu dia. Jauh. Ya, beribu kilometer, beratus kilometer. Jauh. Ya. Kalau kita kata, aduh, penat aku nak berjalan. Padang pasir Sahara. Ya, di antara padang pasir yang terbesar. Dia lalu. Dia jalan. Tetapi doa dia tidak putus. Kenapa? Ini di antara yang menarik dalam peristiwa Nabi Musa. Selepas kejadian yang menakutkan ini, ada kejadian yang menarik. Yang pertama, waktu dia nak dibuang dalam air, ya, diletakkan dalam sungai Nil, mak dia takut. Ya, tapi dalam tak sampai 24 jam, Nabi Musa datang balik kat maknya. Jadi tenang. Dan kisah ni pun serupa. Ya. Nabi Musa dalam keadaan takut, insya-Allah kita akan sambung pada pelajaran akan datang. Apa yang berlaku terhadap Nabi Musa. Masya Allah. Dahsyat ya. Allah punya pengaturan maha dahsyat. Maha dahsyat. Saya beriman dengan perancangan Allah yang begitu cantik dan teratur. Ya, subhanallah. Baik, jadi ini di antara apa yang menarik. Cuma di antaranya Nabi Musa sentiasa berdoa. Dan insya-Allah, ya, pelajaran akan datang kita akan ceritakan betapa hebatnya lelaki ini dari tempat yang menakutkan dia menjadi tempat yang istimewa. Penting tu, Abu Wais. Kadang-kadang kita rasa tertekan, keluar tu jadi tempat yang istimewa. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Apa dia? Lepas sewa? Itu selepas Fir'aun berhujah selepas dia balik semula. Dia patah balik. Itu dah akhir hayat Fir'aun punya kisah. Tak. Dia permulaan. Okey, yang berkaitan sihir itu nanti kita akan jumpa ayat ni dalam surah Qasas. Dia perincikan beberapa perkara, ya, macam mana lepas dia keluar tu, lepas dia berada di Madian tu kan. Bayang entum tengok, ya, kalau siapa yang ada Google janganlah tengok Raja Lawak aja. Ya, cuba tengok kat mana Mesir tu Nabi Musa punya tempat dan kat mana Madian. Sekarang sistem Google boleh tengok berapa jarak dia. Okey, Madian Jordan. Okey, cuba tengok. Ya, tengok berapa jarak dia. Di situ kita akan tengok macam mana Nabi Musa lari punya jauh. Ya. Insya-Allah. Okey.
Kerana menarik bila tengok tu begitu dahsyat Nabi Musa berjalan jauh kerana nak menyelamatkan diri dan nak menceritakan kekuasaan Firaun di bumi Mesir itu luas, bukan sikit terpaksa dia keluar daripada kawasan Firaun. Tak, Firaun yang sama. Kenapa dia menjadi, kita kena berhati-hati dalam cerita Firaun ni, dia dikaitkan dengan ada dua Firaun pada satu Nabi Musa. Itu adalah cerita daripada Bani Israel. Dikatakan kategori Israeliat. Saya lihat perbahasan tu yang dikaitkan Firaun yang sama. Firaun yang sama. Dan kita kena faham Firaun adalah istilah di Mesir, dia tu raja yang sama. Cuma istilah sana Firaun lah. Jadi cuma berbagai-bagai Firaun, nama yang sebenar tu lain. Okey. Dan bukan semua Firaun perangai macam Firaun Nabi Musa. Ingat Kenapa? Dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain pun dikatakan keturunan Firaun. Tapi bukan Firaun yang Nabi Musa, tapi keturunan raja. Senang cerita keturunan raja. Dan adalah beberapa yang dikaitkan. Kerana kalau kita tengok raja zaman Nabi Yusuf, kan? Raja zaman Nabi Yusuf, dia di istilah Firaun juga, tapi baik. Dia tak ganas, baik. Kan? Wallahu a'lam bissawab. Okey. Apa dia? Nama pemuda? Saya pun tak pasti nama dia. Nanti pelajaran akan datang. Saya akan cuba rujuk. Pasal bila keadaan begitu, dia ada berselisih pandangan nama-nama disebabkan Israeliat punya nama-nama kan. Hatta macam Nabi Musa, isteri dia pun berbagai istilah yang dikatakan Safurah, ada yang gini-gini. Kita pun tak tahu juga secara kasar. Tapi yang paling penting dalam mengenali pemuda tu, pendirian dia, iman dia tu. Kalau nama tak clear pun tak apa. Iman dia menjaga Nabi Musa dari sudut orang tak perasan. Cukup cantik. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha